Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita teruskan subtopik yang pertama iaitu perluasan kuasa British di negeri-negeri Selat. Untuk hari ini kita akan fokus kepada perluasan kuasa British di Pulau Pinang. Kedudukan strategi memenuhi kepulauan British. Pulau Pinang dijadikan pusat pengumpulan barang kerana British memerlukan barang dari China terutamanya teh. Tetapi, China tidak memerlukan barangan daripada British. China memerlukan barangan seperti emas, perak, biji timah dan rempah ratus. Oleh itu, British memerlukan pusat pengumpulan bagi mengumpulkan barangan tersebut. Yang kedua ialah pelabuhan persinggahan yang terletak di laluan antara India dan China. Hal ini adalah untuk membaiki kapal untuk mendapatkan bekalan makanan dan minuman serta berlindung daripada tiupan angin monsun. Selain itu adalah untuk memudahkan penjelajahan ke rantau Asia Pasifik. Faktor yang ketiga iaitu pangkalan tentera. Hal ini kerana pangkalan tentera British yang terletak di Bombay sukar untuk mengawal pertempatan British di Madras. British memerlukan pangkalan tentera yang lebih strategik untuk mempertahankan pertempatan di India daripada ancaman tentera Perancis dan menghadapi saingan Belanda di alam Melayu. Kronologi pendudukan British di Pulau Pinang. Yang pertama adalah disebabkan oleh berlakunya perebutan kuasa Kesultanan Kedah. Krisis perebutan takhta berlaku apabila Sultan Muhammad Jiwa melantik Tengku Abdullah sebagai Raja Muda Kedah. Kerabat di Raja Kedah yang tidak bersetuju telah berpakat dengan Bugis di Selangor untuk menentang. Sultan Muhammad Jiwa berusaha meminta bantuan ketenteraan daripada SHDI untuk mempertahankan kedaulatan negeri daripada serangan Bugis. SHDI telah menghantar Edward untuk berunding dengan Sultan, tetapi SHDI gagal memberikan jaminan untuk melindungi Kedah daripada ancaman musuh. Seterusnya, ancaman Siam. Pemerintahan Sultan Abdullah. Siam telah menuntut penghantaran bunga emas yang terhenti semasa Perang Siam-Burma. Sultan Kedah rasa tergugat dan meminta bantuan SHDI dan baginda telah menawarkan Pulau Pinang sebagai pangkalan SHDI dengan syarat bantuan tentera dan perlindungan kepada Kedah jika diancam oleh Siam. Dan baginda telah meminta Franchislight iaitu pedagang persendirian untuk menyampaikan syarat kepada Governor General British di India. Seterusnya ialah tipu helah Franchislight, di mana Franchislight sedar akan kedudukan strategi Pulau Pinang dan berjanji bahawa SHDI akan memenuhi syarat Sultan Kedah. Sultan Abdullah berpegang pada janji dan menawarkan Franchislight membuka pertempatan di Pulau Pinang. Tawaran dibuat sementara menunggu jawapan daripada SHDI berhubung syarat yang ditawarkan kepada Sultan. Franchislight menamakan Pulau Pinang sebagai Prince of Wales Island dan pertempatan mereka dinamakan sempena nama Raja England. Pengukuhan kuasa British di Pulau Pinang melalui perjanjian. Pada tahun 1786, Siam telah menakluk Patani dan mengancam kedudukan Sultan Kedah. Sultan Abdullah meminta bantuan ketenteraan SHDI, tetapi SHDI enggan memberi bantuan kerana tiada perjanjian dengan Sultan Kedah. Sultan Abdullah telah menghimpunkan angkatan perang di seberang perai untuk mengambil semula Pulau Pinang. Angkatan perang Kesultanan Kedah telah ditewaskan oleh Franchislight dengan bantuan tentera SHDI dan akhirnya Sultan Abdullah terpaksa menandatangani perjanjian dengan British pada tahun 1971
dan secara rasminya mengiktiraf pendudukan British di Pulau Pinang. Pada 1800, George Lake, Gubernur Pulau Pinang telah mendesak Sultan Kedah iaitu Sultan Ziauddin untuk tanda tangan perjanjian dengan British. Hal ini membolehkan British menduduki seberang perai. Pendudukan ini penting sebagai benteng pertahanan dan kawasan pertanian bagi membekalkan sumber makanan kepada penduduk British di Pulau Pinang. Pendudukan Perancis Light adalah sebagai tanda bermulanya kemasukan British di tanah Melayu. Pulau Pinang terpisah daripada Kesultanan Kedah dan mencipta identiti sebagai tanah jajahan British. Kesultanan Sultan Kedah telah mempertahankan hak diambil tanpa restu, wajar dihargai. Peristiwa ini telah memberi iktibar kepada kita tentang kepentingan mengamalkan sifat waspada dalam membuat keputusan. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih.